Tak apa, saya mula perlahan-lahan lah. Hmm. Okey, okey. Uh, 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 Terima kasih kepada Puan Sheila selaku penyelaras CDL and so on untuk Negeri Sembilan. Uh, Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Izzuddin yang telah membantu kita menyediakan sokongan teknikal untuk sesi-sesi yang telah lalu dan sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Jadi pada petang ini, petang ini sebenarnya saya nak menyambung perbincangan pada minggu-minggu yang sebelum ini. Okay? Jadi uh, saya masih lagi ingin membicarakan tentang asas yang penting untuk melaksanakan pembelajaran bermakna, okay? Dan asas yang utama ataupun yang pertama yang perlu kita tahu ataupun kita maklum ialah bagaimanakah pembelajaran berlaku. Okay? Dan bahan-bahan yang saya kongsikan ini adalah merupakan dapatan ataupun perkongsian daripada uh, kita panggil pakar-pakar dalam sains kognitif ataupun dalam bidang kognitif. Ya. Sains tu maksudnya ilmu lah. Ilmu kognitif yang mana mereka telah melakukan kajian, melakukan penyelidikan dan telah mencadangkan beberapa model yang boleh kita jadikan sebagai asas kepada kita memahami bagaimanakah pembelajaran itu berlaku. Okay? Jadi ini penting kerana kalau kita faham bagaimana pembelajaran berlaku, jadi apabila kita merancang ataupun kita mereka bentuk pengalaman pembelajaran untuk murid-murid, untuk anak-anak kita, untuk murid-murid yang kita ajar, maka kita mengambil kira asas ini. Ya, asas ini. Supaya nanti apabila kita melakukan sesuatu, kita ada, kita panggil asas yang kuat dari segi teori dan juga dari segi praktikal. Yang saya kongsikan ini banyak berasaskan kepada aspek-aspek praktikal. Bagaimana perkara itu boleh kita laksanakan ataupun bagaimana ianya boleh kita rancang, boleh kita reka bentuk. Ya, selalu ingat yang saya selalu pesan kan, pembelajaran bermakna dia tidak boleh berlaku secara kebetulan, by chance. Okay? Dia tak boleh berlaku secara kebetulan. Pembelajaran bermakna mesti dirancang. Dirancang dengan teliti. Okay? Dalam perancangan itu, kita mesti mengambil kira, mempertimbangkan salah satunya ialah aspek pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berlaku. Okay? Ini asas yang penting. Dan saya nanti akan menghuraikan beberapa model untuk membantu cikgu-cikgu mereka bentuk pengalaman pembelajaran. Mungkin sebelum ni saya dah terangkan sedikit perbezaan di antara pengalaman pembelajaran dengan pembelajaran. Ya. Pembelajaran ialah proses yang dilalui yang berlaku di dalam pemikiran pelajar ataupun dalam pemikiran murid-murid kita, anak-anak kita. Dia berlaku di dalam pemikiran dia. Okay? Tapi kita tak boleh kawal benda itu. Tapi kita boleh bantu dia untuk melalui pengalaman. Kita rancang aktiviti, kita merancangkan dia punya tugasan.
Dan aktiviti tugasan itu sebenarnya kita rancang dalam konteks macam kita merancang pengalaman lah. Bila dia melalui aktiviti berkenaan, dia melalui satu pengalaman pembelajaran. Ya? Dengan harapan bila dia melalui pengalaman pembelajaran yang telah kita rancang melalui aktiviti ataupun tugasan itu, maka pembelajaran berlaku. Ya? Ini yang saya ingatkan semula. Pembelajaran tidak berlaku kalau tidak ada apa tu kita panggil pemikiran. Ya. Benda yang kalau kita nak anak-anak kita, murid-murid kita ingat apa yang dia belajar, dia mesti fikirkan perkara yang berkenaan. Perkara yang dia belajar tu mesti difikirkan. Sebab tu prinsip yang saya pernah kongsikan sebelum ini ialah ingatan itu adalah merupakan hasil daripada pemikiran. Okay, memory is the residue of thinking. Hasil daripada pemikiran. Kalau tidak berlaku proses berfikir dalam aktiviti yang kita rancang itu, ya, maka dia tidak boleh ingat perkara yang sepatutnya mereka pelajari. Sebab tu kita kena berhati-hatilah ketika kita merancang aktiviti. Kadang-kadang kita seronok melihat aktiviti itu dilaksanakan. Kita nampak kemeriahan, ya, anak-anak tu terlibat dengan begitu aktif. Tapi adakah dia memikirkan apa yang sepatutnya dia fikirkan? Kita takut nanti dia seronok-seronok, lepas tu bila kita tanya apa yang sepatutnya dia belajar, dia tak dapat nak terangkan. Sebab tu kita kena maksudnya berhati-hatilah, ya. Terutama sekali kalau kita merancang aktiviti dalam bentuk permainan dan sebagainya itu. Kita pastikan dalam aktiviti berkenaan ada elemen-elemen berfikir. Dan perkara yang difikirkan itu adalah perkara-perkara yang terkandung di dalam kurikulum ataupun di dalam standard pembelajaran. Ya? Jadi itu di antara perkara yang perlu kita pertimbangkan. Inilah yang yang kalau kita lihat ya. Ini yang yang saya dah gambarkan dalam bentuk grafik begini. Okey. Pembelajaran berlaku apabila maklumat baru ditambah ataupun dikaitkan dengan ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang ni maksudnya apa yang anak-anak tu telah tahu, apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka tahu, ya. Atau apabila maklumat dalam ingatan jangka panjang diperolehi semula. Maksudnya bila dia belajar, yang kita kata belajar dalam proses berfikir tadi itu, dia akan simpan apa yang dia pelajari itu, perkara pelajari itu dalam ingatan jangka panjang, long term memory. Itu satu hala. Satu hala lagi ialah dia boleh memanggil semula. Dia boleh memanggil semula maklumat itu, boleh diperolehi semula apabila diperlukan. Kalau katakan dia belajar tentang A, dia simpan A itu dalam ingatan jangka panjang. Tapi kalau dia nak gunakan balik, dia boleh panggil balik A itu. Digunakan dalam dia melakukan latihan dan sebagainya. Jadi, sebab tu guru harus merancang untuk murid memikirkan maklumat. Saya gunakan istilah murid memikirkan maklumat yang mereka mahu murid-murid itu pelajari. Sebab tu bila kita merancang satu aktiviti, pastikan proses berfikir itu berlaku. Apa yang difikirkan ialah maklumat yang nak kita anak-anak itu pelajari. Sebab tu dalam standard kita ada dua. Satu kemahiran, satu lagi pengetahuan. Ini saya dah bincangkan pada minggu lepas. Sama ada pengetahuan tu dalam bentuk fakta,
ataupun ada setengah sarjana menamakan dia sebagai declarative knowledge, factual knowledge, ya, fakta-fakta, ataupun dia dalam bentuk prosedur. Bagaimana melakukan satu perkara, itu pun satu pengetahuan. Ya, pengetahuan ada dua bentuk. Pertama, the factual knowledge ataupun declarative knowledge. Yang kedua ialah procedural knowledge. Kita tak nak berlaku seperti yang sebelah kanan itu. Sebelah kanan itu, ya, dia orang buat macam-macam. Dia lalui, dia lalui berbagai-bagai perkara. Ya, sangat merah aktiviti berkenaan. Menjadikan aktiviti yang sibuk mereka menjalankan aktiviti. Kita pun seronok tengok, wah, pelajar saya ni sangat aktif, ya, sangat terlibat dan sebagainya. Okey. Tapi kita mesti ingat bahawa bila dia seronok dan aktif itu, adakah dia memikirkan perkara-perkara yang kita ingin mereka pelajari. Kalau dia tak memikirkan perkara tersebut, maka pembelajaran tidak berlaku. Yang hanya dia dapat keseronokan dan juga kesibukan tadi itu. Okey, walaupun kita tahu aktiviti itu boleh menarik minat murid ataupun pelajar, mereka mungkin seronok, tetapi mereka tidak memikirkan maklumat yang sepatutnya mereka pelajari. Okey, sebab mereka fokus pada aktiviti. Saya tak kata aktiviti tak bagus, memang aktiviti itu sangat bagus, tapi mesti kita rancang dalam aktiviti itu ada proses berfikir. Berfikir apa? Anak-anak berfikir tentang apa perkara-perkara yang kita ingin mereka pelajari. Gitu ya. Jadi saya ingat kalau ada juga ada beberapa sarjana dalam buku mereka ini seperti yang dikemukakan oleh oleh Graham Wiggins dan juga Matt Tye, dalam buku mereka. Dia tajuk bukunya ialah Understanding by Design. Dia kata guru-guru melaksanakan dua dosa. Dia istilah guna the sins of design. Dosa merancang, kesalahan ataupun dosa. Dia guna istilah sin, dosa ataupun kesalahan ketika merancang aktiviti. Pertama, dia kata cikgu fokus kepada coverage, nak menghabiskan sukatan. Mereka tak kisah apa, mereka yang penting mereka nak menghabiskan sukatan, menghabiskan silibus. Jadi anak tu belajar tak belajar, dia tak berapa kisah. Itu satu kesalahan, ya, yang dilakukan. Ini bukan saya kata ini mengikut Graham Wiggins dan juga Matt Tye. Boleh baca buku dia. Kesalahan yang kedua ialah apabila cikgu-cikgu merancang aktiviti yang dia sebutkan tadi, yang sangat meriah dan sebagainya, ke dalam pelbagai bentuk dan format, tetapi pembelajaran tidak berlaku. Ya. Anak-anak tak belajar apa yang sepatutnya mereka belajar. Mereka belajar perkara lain. Dia tak belajar apa yang sepatutnya mereka pelajari sebagaimana yang terkandung dalam standard pembelajaran. Lepas tu bila kita semak balik dengan mereka, apa yang mereka telah pelajari, kita khawatiri dia tak dapat nak mengemukakan. Dia tak boleh retrieve, tak boleh memperolehi semula apa yang dia simpan dalam ingatan jangka panjang mereka. Jadi saya fikir perkara itu elok kita berikan perhatian bila cikgu merancang aktiviti itu nanti. Okay. Next one ialah ini adalah proses. Ini akan saya detailkan dalam perbincangan yang akan datang lah. Sebab dia perlukan, nanti cikgu boleh buat benda ni. Sebab saya
bincangkan ini adalah sesuatu yang boleh dioperasikan. Is operational, boleh dioperasikan. Benda tu kita boleh laksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey? Boleh. Saya punya tu dah. Okey. Jadi, dia ada 3 peringkat lah. 3 peringkat yang kita boleh bantu anak-anak ini untuk belajar. Pertama, kita berikan bimbingan. Pegang tangan dia. Bimbing. Hand holding. Kita bimbing dia. Sebab perkara ini perkara yang baru. Baru mereka pelajari. Jadi kita bimbing. Okey. Jadi mungkin kita akan, ini dia panggil leading learning. Kita memimpin pembelajaran. Dia panggil leading learning. Leading itu memimpin, learning itu pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu dipimpin. Ini mungkin kalau kita lihat dia lebih bersifat berpusatkan guru. Sebab tu nanti saya akan sharekan satu model. Dia panggil reka bentuk berpusatkan pembelajaran yang merangkum kedua-dua perkara. Pertama, berpusatkan guru. Yang kedua, berpusatkan murid. Kedua-dua tu penting. Kita tak kata berpusatkan guru tu tak bagus. Mesti berpusatkan murid semuanya. Tak semestinya begitu. Ya. Jadi, dalam CDL, kami mencadangkan kita panggil reka bentuk berpusatkan pembelajaran. Yang penting, pembelajaran itu berlaku. Sama ada dia berpusatkan guru ataupun berpusatkan murid. Tetapi, guru-guru mesti merancang satu proses dinamakan gradual release of responsibility. Kita memindahkan tanggungjawab pembelajaran itu kepada anak-anak secara berperingkat-peringkat. Sebab tu kalau kita tengok daripada kita membimbing, kita pergi ke peringkat memberi sokongan. Kita tak pegang lagi tangan. Ya, anak-anak tu buat sendiri. Tapi kita masih memberi sokongan. Ini panggil scaffolding. Scaffolding ni ialah memberi sokongan dalam aspek-aspek yang anak-anak tu belum boleh laksanakan sendiri. Nak ikut Vygotsky kan, dia panggil zone of ZPD tu, zone of proximal development. Ini satu teori yang penting lah, di mana kita akan memberi sokongan kepada anak-anak dalam perkara-perkara, dalam bidang perkara-perkara yang mereka belum kuasai. Kalau mereka dah kuasai, kita lepaskan dia. Itu fungsinya scaffold. Scaffold ni yang kita tengok. Kalau nak buat bangunan tu dia letakkan besi ke, kalau dulu letakkan bambu, buluh. Bila dah siap je dia akan tanggalkan sokongan itu. Buluh itu, besi itu. Bila bangunan tu dah siap. Begitu juga dengan anak-anak. Bila dia belajar, kita tengok dia dah boleh dah. Jadi kita boleh lepaskan dia. Lepaskan dia. Dan pergi kepada pembelajaran kendiri. Dalam pembelajaran kendiri itu, anak-anak, ini sangat penting. Dalam pembelajaran kendiri, dia boleh mengawal pembelajaran dia. Nanti saya akan bincangkan dalam sesi-sesi yang akan datang. Kita panggil kemahiran metakognitif. Kemahiran metakognitif. Ataupun satu lagi istilah ialah student agency. Anak-anak itu ada keupayaan untuk menguruskan pembelajaran dia. Dia mengawal pembelajaran dia. Dia tahu setakat mana dia dah capai, apa yang perlu dia lakukan. Dia tak bergantung sangat kepada guru. Sebab dia dah dapat tadi. Dia dapat bimbingan, dia dah dapat sokongan, dan kini mereka boleh berdiri sendiri. Macam anak-anak kita lah. Mula-mula dia mengangkat, kan? Kemudian jalan jatuh, bangun, lama-lama dia boleh bertatih, boleh berjalan, akhirnya boleh berlari. Dia tak perlu lagi dah
untuk kita pimpin dia. Itulah proses, itulah sebenarnya sifat apa ni, fitrah manusia. Fitrah sama ada dari segi pertumbuhan fizikal ataupun pertumbuhan mental. Prosesnya begitu. Peringkat awal dia perlukan kepada bimbingan, perlukan pada sokongan, tapi akhirnya dia boleh berfikir sendiri. Kita nak bawa anak-anak kita ke situ. Ya, mereka boleh berlatih. Dia kena buat latihan. Perkara ni perlukan pada latihan. Lepas tu kalau anak-anak yang kita tengok dia berjalan jatuh tu kan, dia tak berhenti. Dia tak pernah mengenal erti putus asa. Dia jatuh, dia bangun lagi. Dia jalan lagi. Jatuh, bangun lagi, jalan lagi. Itu proses pembelajaran. Dia tak berhenti. Dia tak putus asa. Dia sentiasa mencuba. Itu proses yang sepatutnya juga berlaku dalam proses pembelajaran. Kita pun sama. Kalau kita mempunyai tekad yang tinggi, kita mempelajari sesuatu, kita akan cuba memahami, baca berkali-kali kan, kita bincang dan sebagainya, semua perkara tu kita dapat kuasai. Dan penutup untuk sesi pada petang ini, ya, apa yang saya nak ingatkan kepada cikgu-cikgu, benda ni saya dah bincangkan pada minggu lepas. Ya, kenapa dia tak singgah? Okay. Ya, inilah salah satu komponen yang penting dalam kita dalam kita membimbing anak-anak ni untuk belajar. Dia panggil learning progression. Learning progression. Macam mana kita boleh menguruskan perkembangan pembelajaran anak-anak. Pada minggu lepas saya dah terangkan. Kita akan lihat, kita akan bimbing dan kita akan sokong anak-anak ini bermula dengan dia tahu. Okay? Kemudian bila dia dah tahu, kita bawa dia supaya dia faham. Daripada faham, dia boleh menggunakan apa yang dia faham tadi. Apa yang dia tahu dan apa yang telah dia fahami, dia boleh gunakan. Dia boleh aplikasikan di dalam kehidupan. Ya? Untuk sama ada dia menyelesaikan masalah, mencipta sesuatu yang boleh menggunakan apa yang dia belajar itu untuk mencipta sesuatu yang baru dan sebagainya. Ya? Dan sampailah ke peringkat yang kita kata kendiri tadi itu, dia boleh menguasai apa yang dia tahu, apa yang dia faham, apa yang dia telah gunakan. Tetapi penguasaan ini dia boleh menggunakan dalam pelbagai konteks. Pelbagai konteks. Kalau aplikasi tu mungkin konteks-konteks tertentu. Sebab tu kalau cikgu tengok dalam Rajah tu, dia tak banyak jaringan dia. Sikit je. Tapi dalam penguasaan tu jaringannya sudah luas. Maksudnya dia boleh menggunakan apa yang telah dia tahu dan faham itu dalam pelbagai konteks. Okey? Nanti insya-Allah dalam sesi-sesi yang akan datang, lama lagi lah kot. Dalam mungkin beberapa sesi yang akan datang, saya akan terangkan dalam CDL kita mencadangkan 3 peringkat pembelajaran. Pertama, pemerolehan. Yang kedua, meaning making, membina makna. Yang ketiga ialah transfer, pemindahan. Acquire, meaning making, transfer. Itu proses yang sebenarnya yang kita sebut. Tapi ini adalah perkara yang lebih detail. Nanti kita hanya sebut acquire tu dia tahu. Kalau kita kata meaning making, dia faham. Kalau transfer tu ada 2 jenis. Kalau dia boleh transfer dalam konteks tertentu sahaja, itu dia panggil near transfer. Pemindahannya tak jauh, dekat je dalam konteks yang tertentu. Tapi kalau far transfer yang jauh, maksudnya mungkin kalau kita boleh sebut, dia bukan setakat boleh applykan dalam satu bidang dan satu disiplin, tapi dia boleh mengaplikasikan, menggunakannya dalam pelbagai disiplin, pelbagai subjek.
Mungkin dia apa yang dia belajar dalam sains, dia pun boleh gunakan dalam bahasa, dalam matematik dan sebagainya. Itu maksudnya dia sudah sampai ke peringkat far transfer ataupun peringkat penguasaan. Jadi saya ingat saya berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan perkongsian saya ni boleh memberikan sikit sebanyak uh, apa ni idea kepada cikgu-cikgu semua tentang pentingnya kita mengetahui uh, proses pembelajaran itu. Ini yang saya bincangkan ni sebenarnya tak banyak bahan-bahan yang kita temui kan. Ini sebenarnya kita cuba apalah menganalisis dokumentasi literature yang dikemukakan oleh pelbagai apalah, khususnya dalam bidang sains kognitif ataupun dalam bidang neuroscience. Okey. Jadi saya berhenti setakat ini dulu dan saya serahkan kepada Puan Sheila untuk meneruskan sesi pada petang ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, Doktor.